Ya, itu dia sedikit berbeza nuansa yang dibawakan dalam bicara naratif pada malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama kami di saluran Berita RTM. Bicara naratif kembali menemui anda setiap hari Jumaat pada pukul 9 malam. Dan lebih pentingnya pada malam ini, kalau digambarkan tadi pada awal permulaannya, mukadimah muzik background itu adalah bercerita tentang orkestra RTM yang menginjak ke 60 tahun usianya. Juga bersempena dengan ulang tahun RTM yang ke-75. Alhamdulillah pada malam ini bicara naratif edisi khas bersempena dengan sambutan ulang tahun ke-75 RTM dan orkestra RTM yang ke-60. Saya bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Mozani Ismail, pengarah muzik RTM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Datuk, apa khabar? Sihat alhamdulillah ya. Makin berseri nampaknya. Terima kasih panggil saya. Alhamdulillah. Ini satu kesempatan yang cukup berharga untuk kita gambarkan. Bersempena dengan 60 tahun usia orkestra RTM. Sedar tak sedar sudah 60 tahun. Ya, satu perjalanan yang cukup panjang. Ya. Orkestra yang tertua dan terunggul. Jangan sebut tua aja, nak sebut unggul saja. Okey, sesuai dengan usianya itu, antara orkestra yang tertua dalam negara, malah pernah mencatatkan rekod di Malaysia Book of Record juga. Di peringkat Asia Tenggara juga, orkestra RTM ini ada tempatnya yang tersendiri. Jadi kalau nak diceritakan pencapaian itu mungkin agak banyak untuk senaraikan. Cumanya untuk kita nak lihat perubahan-perubahan yang mungkin akan dibawa bersempena dengan ulang tahun ke-60 ini, Datuk. Ya. Sebenarnya 60 itu ialah satu angka. 60 ialah satu angka, 75 RTM ialah satu angka. Tetapi rentetan perjalanan kejayaan itu yang menjadikan angka tersebut terlalu berharga. Jadi bagi saya ini ialah orkestra milik negara, orkestra yang pertama ditubuhkan di Malaysia, dan kalau dilihat pada orkestra yang di ASEAN di bawah Jabatan Penyiaran, sebagainya telah pun tutup. Jadi orkestra RTM masih bertahan dalam usia 60 tahun tu, dengan gabungan, kalau dulunya abang-abang saya dalam orkestra masa saya masuk. Sekarang ni dah sebaya anak saya dah, pemain muzik yang dalam tu. Okey. Perjalanan cukup panjang. Ya, nak cerita perjalanan cukup panjang itu, orkestra RTM juga turut ditunjangi ataupun diterajui kalau dahulunya figura-figura dalam orkestra dan juga pengarahan muzik yang cukup terkenal sebelum yang berbahagia Datuk sendiri. Jadi ini meninggalkan juga satu impak ataupun satu perjalanan yang jauh, kerana pemilihan kepada yang nak menerajui orkestra RTM juga bukan jalan-jalan. Sebenarnya balik pada minat awal, memang daripada sekecil lagi saya menyimpan hasrat untuk kalau boleh bersama dengan orkestra RTM, tapi tidaklah pernah bercita-cita sampai ke tahap pengarah muzik. Cumanya tahun 1999 apabila diminta untuk menerajui orkestra, bagi saya itu adalah satu tanggungjawab yang sangat berat. Kerana orkestra RTM telah pun diletakkan di satu benchmark yang ataupun tanda aras yang tinggi oleh orang-orang terdahulu. Orkestra Radio Melaya bawah Afonso Soliano dengan Gastime Datuk Johri Saleh, Datuk Akbar Nawab, Jimmy Boyle dan sebagainya, mereka cukup terkenal pada masa tahun 61 tu. Apabila membawa kepada Orkestra Radio Malaysia pada tahun 63, sehinggalah pencantuman radio dan TV pada tahun 68, maka wujudlah nama orkestra RTM itu sendiri. Perjalanannya cukup panjang melalui suka duka. Cumanya apabila saya menyertai orkestra RTM sampai saya pulang daripada Berkeley College, hasrat untuk berkhidmat dengan orkestra RTM itu memang saya tetap simpan. Jadi bila pulang, dia menjadi satu kerjaya pertama yang saya ceburi selepas menjadi seorang guru dulu. Dulu peringkat awal saya seorang guru, mengikut jejak ibu dan ayah lah. Jadi apabila saya dah tukar daripada kerjaya perguruan untuk menjadi pemuzik profesional, saya lihat orkestra yang masih bertahan ketika itu ialah orkestra RTM. Tidak ada orkestra di bawah stesen lain. Jadi hanya RTM yang ada, dan saya tahun 1990 itulah saya memulakan kerja saya
di orkestra RTM lah. Ya. Kalau dulunya Datuk kerjaya sebagai pemuzik ataupun mereka yang berkecimpung dalam muzik ini seringkali dibanding bezakan dengan kerjaya profesional. Jadi ini satu perbandingan yang dikira tidak adil kerana kalau diikutkan pengalaman dan juga profil Datuk sendiri belajar di sekolah institusi muzik yang terkemuka, Berklee School of Music itu adalah mungkin idaman bukan saja rakyat di negara sana tetapi juga rakyat di seluruh dunia. Jadi sekarang ini orkestra RTM berevolusi kerana pemuzik-pemuziknya juga berpendidikan tinggi, malah mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi dalam muzik. Jadi bagaimana pemilihan pemuzik itu? Kalau kita lihat yang dulu, kebanyakan yang tahun 60-an, orkestra dibarisi oleh mereka yang berpengalaman bekerja di kelab malam. Sebab masa itu tidak ada sekolah muzik, tidak ada universiti yang menawarkan. Jadi tidak ada anak Malaysia yang pergi ke luar negeri kecuali tahun 1965 Datuk Johari Saleh pergi ke Berklee. Sebelum itu Tan Sri Ahmad Marikan pergi ke Berklee. Jadi membina satu rangkaian networking dengan Berklee. Sebab itu di awal tahun 60-an boleh kita lihat walaupun ahli anggota orkestra itu tidak ada pendidikan khusus dalam bidang muzik secara akademik, tetapi mereka dilatih oleh Herb Pomeroy, seorang tenaga, seorang instruktur jazz terkemuka. Jadi daripada situ selepas daripada tahun 80-an kita lihat UiTM, Aswara mula menawarkan kursus muzik. Daripada sinilah kita lihat anak-anak muda sudah mula mempunyai latar belakang kerjaya, latar belakang akademik yang tinggi. Dengan kelulusan bachelor, sarjana muda dan sebagainya. Jadi saya melihat selepas tahun 85-90 peralihan daripada mereka yang hanya self-taught, yang hanya belajar sendiri, tidak ada pendidikan tapi bakat. Jadi mereka ini saya lihat sudah mula menduduki membarisi orkestra. Cumanya bidang muzik ini kadang walaupun ada sijil, ada akademik, kemahirannya belum sampai sebenarnya. Bakat itu ialah yang asas utamanya. Sebab kelulusan tu semua orang boleh pergi belajar sampai sarjana muda atau sarjana. Tapi di bidang muzik, di bidang orkestra mesti berlandaskan bakat yang sebagaimana orang-orang dahulu. Cumanya akademik itu ialah sebagai membantu sebagai nilai tambah kepada bakat yang ada. Sebabnya saya daripada awal tu saya belajar sendiri muzik. Saya tidak pergi ke sekolah muzik. Kerana bapa saya seorang guru tapi dia berkemahiran main violin dan saya didedahkan dengan alat piano sejak kecil. Jadi saya main pakai telinga, pakai hearing. Jadi daripada situ saya hafal semua lagu asli, semua apa saja jenis lagu. Jadi benda-benda itu apabila besar ianya membantu. Kerana orkestra RTM walaupun saya pulang pada Berklee masuk tahun 1990, masa saya temu duga dia tak suruh main lagu barat. Cuba awak main lagu Seri Banang, Seri Kedah. Jadi sebab pengalaman yang lepas tu saya ada ketika kecil, sebenarnya itu membantu. Sebabnya orang selalu ingat kalau pulang pada Berklee mesti tahu lagu-lagu hanya jazz mata-mata. Walaupun saya mendapat pendidikan daripada dalam bidang jazz khususnya, tapi saya tahu bila saya masuk orkestra RTM kita mesti pelbagaikan. Jadi lagu tradisional, lagu klasik Melayu, lagu jazz, lagu dengan supaya selari dengan industri cita rasa penonton. Bukan saja pendidikan formal, pendedahan kepada muzik-muzik dan juga nuansa muzik terkini, malah nuansa muzik tradisional, klasikal itu juga penting untuk memberi dan juga memupuk minat dan juga memupuk kemahiran seseorang pemuzik. Dalam konotasi orkestra, kita nak mengenali lebih lanjut tentang term orkestra yang digunakan ataupun termanya itu. Kita sedia maklum dalam orkestra ada section-section yang dibahagikan membentuk satu gabungan jalinan muzik, iaitu kita ada family, keluarga, keluarganya, bass section, kita ada wind section, kita ada string section dan juga kita ada beberapa lagi yang mendampinginya. Jadi bagaimana ia digerakkan secara bersama, Datuk? Kalau kita lihat himpunan dalam orkestra itu dia ada keluarga alat bertali, alat rhythm, alat tiupan, woodwinds dan sebagainya, dan pelbagai ahli muzik
dia pakar dalam bidang masing-masing. Jadi tugas kita sebagai pengubah menyatukan bunyi-bunyi ini di dalam satu jalinan yang dinamakan harmoni dan melodi. Tidakkah sukar, Datuk? Sukar sebenarnya. Sebenarnya untuk menggerakkan minda kita fokus kepada pengubahan yang terbaik memang sukar. Kadang kita terpaksa mencari idea itu menggali 2-3 hari. Tapi sepatutnya dengan pengalaman yang ada, kita tidak boleh satu lagu nak biarkan sampai 1 bulan untuk siap. Kadang dalam 2 hari, kadang-kadang saya dalam 1 hari saya terpaksa melesaikan juga. Sebabnya bekerja dengan orkestra RTM di bawah Jabatan Penyiaran, kita bukannya pergi konsert yang orang kata berlatih berhari-hari. Kita hanya ada masa latihan 2 hari. Di situlah kita nak menyelesaikan segalanya, baik daripada segi permulaan gubahan lagu, daripada gubahan itu dibawa kepada pengubah. Jadi kadang-kadang orang tengok lagu 5 minit, tapi nak menyelesaikan 5 minit dalam TV itu kadang-kadang makan masa 5 jam, kadang makan masa 5 hari. Tengok pada konsep lagu. Memang sukar, tapi apabila kita ada pengalaman, kita sudah, yang pentingnya otak kita kena berjalan lah. Maknanya kita kena kreatif. Sebab tu bidang kreatif ni bukan saja kerana ada sijil. Kadang-kadang orang tak ada sijil pun kreatif dia berjalan, otak dia berjalan, pemikiran dia berjalan. So dia macam kita bagaimana membawa dari kertas ke pentas. Saya selalu analogi saya dari kertas, menulis di kertas dibawa ke pentas. So dari kertas tu kita apa saja idea dia, macam mengubah lagu ni macam arkitek buat rumah lah. Bila kita masuk rumah, kita tak jumpa bilik air. Kita akan jumpa set yang bahagian hadapan, bahagian tengah, bahagian dapur, kemudian seterusnya. Begitu juga dengan kubahan lagu. Dia ada strukturnya. Sebab tu pengubah yang baik, dia tahu apa cita rasa masa kini satu. Kemudian konsep lagu yang nak digubah. Sebab tu saya sangat particular, saya sangat mengambil beratkan kualiti. Mungkin agak suka bekerja dengan saya, tapi itu yang saya biasa. Sebab saya biasa bekerja dengan keadaan yang senang, saya rasa puas. Kepuasan itu tidak akan datang secara kalau kita buat kerja sambil lewa. Jadi bagi saya, apa saja konsert yang saya kena diberi tugas, kita akan buat sehabis baiklah. Orang kata bila bunyi bersatu maka terhasillah lagu dan irama. Datuk, kalau kita nak bandingkan juga, di peringkat tempatan kita mempunyai orkestra filharmonik, kita juga mempunyai orkestra simfoni kebangsaan, dan di RTM sendiri apa bezanya kategori-kategori orkestra simfoni, filharmonik dan juga beberapa kategori orkestra yang ada di pandangan kita? Orkestra simfoni ini kebanyakannya bermain lagu klasik. Lagu klasik tu yang 100 tahun tak pernah berubah. Itu maknanya 100 tahun tu Beethoven, Tchaikovsky, Mozart apa semua dia dah buat dah lagu tu. Cumanya tahap lagu-lagu itu berbeza lah. Ada yang tahap intermediate, ada yang tahap susah. Jadi mereka memainkan lagu itu semula. Jadi tidak ada gubahan dibuat untuk lagu itu sebab memakai original score sudah ada. Cumanya orkestra RTM berada di bawah Jabatan Penyiaran. Bezanya di sana, mereka buat muzik dan orang datang untuk melihat mereka, membayar tiket. Mereka mungkin ada auditorium, ada Philharmonic Hall. Jadi mereka ada jadual lah, kalau ada konsert, kalau nak tengok datang, tak nak tengok tak payah tengoklah. Sementara RTM ini di bawah Jabatan Penyiaran. Kita ada radio dan TV. Setiap kali kita keluar radio, kita ada peluang keluar TV. Jadi cara bekerja kita berbeza. Kadang kita tidak memberikan ruang untuk rakyat mendengar. Sebab pemilihan rakyat penonton sekarang ni dah berlainan. Jadi ada yang suka dia macam makan lah juga. Ada yang suka mi goreng, ada suka kuih tiaw, ada suka nasi goreng. Jadi bagaimana kita membawa gubahan kita itu supaya semua orang suka.
Itu yang saya rasa satu perkara yang agak sukar kita laksanakan, tapi kita boleh laksanakan. Kerana tak semua orang minat pada muzik orkestra, sebab bila sebut orkestra ya, orang akan ingat klasikal hanya untuk golongan elit semata-mata. Sebab tu orkestra RTM pergi ke kampung, sampai ke kampungan orang asli. Dalam konsert itu. Dalam konsert kita. Sebabnya kita tidak boleh hanya mengharapkan orang tengok di auditorium kita saja. Apabila orkestra yang untuk merayakan orkestra RTM itu, kita kena pergi ke kampung-kampung. Kadang-kadang kita pergi ke Perlis, mana ada auditorium, mana ada Philharmonic Hall di Perlis tu. Jadi kadang-kadang kreatif kita bukan setakat permainan muzik, daripada segi penerbitan. Bagaimana balai raya yang biasa, kalau kita tengok dalam konsert, kita pun tidak sangka konsert siaran langsung dari kampungan orang asli Bentung pada tahun lepas. Dengan keadaan lighting, dengan keadaan pentas, dengan keadaan muziknya, kita pun tidak menyangka, seolah-olah kita menonton daripada satu lokasi yang auditorium, yang lokasi yang lebih elit. Tapi begitulah perbezaan kita dengan orkestra lain. Kalau orkestra lain, kebanyakannya dia ada venue dia sendiri. Macam OSK, Orkestra Simfoni Kebangsaan, OTM, mereka ada Istana Budaya. Jadi apa saja aktiviti yang diadakan di Istana Budaya menggunakan khidmat mereka. Jadi penonton datang membeli tiket. Sedangkan Orkestra RTM tu kita hidangkan secara percuma. Belum ada dikenakan sebayang bayaran. Tetapi kita tetap meletakkan kualiti muzik orkestra tu. Kerana saya rasa kita perlu mendidik masyarakat Malaysia. Kerana kalau negara-negara barat, orkestra di taman bunga misalnya, daripada outdoor. Jadi saya rasa kita pernah membuat konsert sebenarnya Simfoni Putrajaya. Kalau kita lihat pada bulan tahun 2007 yang kita menang the largest outdoor symphony performance. Jadi di situ kita lihat bagaimana kita bermainkan di seri perdana dengan berlatar belakangkan bangunan Putrajaya. Jadi kalau siapa yang menonton, mereka akan melihat bagaimana daripada kosong tapak sampailah ke malam ke puncaknya. Sejarah tercipta juga, bukan saja pernah dicalonkan dalam Malaysia Book of Record, malah konsert untuk masyarakat asli itu juga pernah dicalonkan untuk anugerah TV Asia juga. Ini antara satu pencapaian yang bersangkut paut dengan Orkestra RTM. Datuk, kita nak berjeda seketika, semuanya kembali dalam Bicara Naratif. Bersempena dengan ulang tahun RTM yang ke-75 dan juga Orkestra RTM yang ke-60, kami ingin mengajak anda untuk mengikuti laman media sosial untuk Orkestra RTM ORTM di Instagram dan juga di Facebook. Kalau boleh anda ikuti untuk sama-sama kita menyokong Orkestra RTM. Masih lagi bersama yang berbagi Datuk Muzani Ismail. Datuk, ini satu kita kata tanggungjawab sosial juga yang dilakukan oleh RTM selaku antara institusi di bawah Jabatan Penyiaran Kerajaan. Sudah pastinya lagu-lagu yang bertemakan kenegaraan, lagu-lagu untuk kemerdekaan, Hari Kebangsaan juga turut digubal dan juga dicipta khas oleh Orkestra RTM. Jadi untuk penyusunan lagu-lagu yang bersifat kepada sambutan perayaan untuk negara ini, bagaimana perancangan dan juga apa yang dibuat untuk memastikan agar lagunya itu kena dengan tema yang akan disambut? Selalunya sebagai pengarah muzik, saya diberi tanggungjawab untuk menjadi pengerusi lagu tema Hari Kebangsaan sejak tahun 1995. Jadi pada situ 1995 sampai tahun 2000, lagu-lagu lebih bersifat lagu march. Di mana ketika itu lagu-lagu march kira menghiasi lagu tema kalau kita tengok Hari Kebangsaan ketika itu. Tapi apabila berkembang, kita lihat saya sempat bersama arwah Pak Angah. Dia menghasilkan lagu bersama pencipta lagu Sisuh, Keranamu Malaysia dan juga Jalur Gemilang. Lepas tu saya menghasilkan lagu Cemerlang Gemilang Terbilang. Apabila masa
berubah, lagu pun turut berubah. Kalau dulu lagu-lagu patriotik, lagu tema bersifat kepada lagu-lagu kita tahu bentuk rentak march. Tapi sekarang kita tak dapat bezakan. Sebabnya hanya lirik saja yang menjadikan lagu itu seolah lagu patriotik. Jadi setiap tahun kita akan ada tema. Jadi apabila diberikan tema, kita akan membuatkan, mengubah, mencipta lagu. Selalunya RTM dipertanggungjawabkan untuk mencipta dan mengubah lagu hari kebangsaan daripada dulu sehinggalah sekarang. Termasuk lagu Negaraku pun gubahan daripada Datuk Johari Saleh dengan orkestra RTM. Lagu tema macam sekiranya beritahu, dia berkembang mengikut zaman. Kalau kita lihat, cumanya kadang-kadang berlaku ketidaksesuaian lagu tersebut. Apabila kita tengok kadang-kadang di luar kawalan saya lagu yang keluar tapi tak sesuai nak dinyanyikan oleh pelajar-pelajar. Berlaku juga 2-3 kali. Tahun adalah beberapa tahun yang lagu tu nampak tak sesuai. Jadi sebab itu apabila dipertanggungjawabkan kepada saya akan memastikan lagu tersebut dapat dinyanyikan oleh masyarakat Malaysia. Maknanya boleh singable, catchy, sing along. Kemudian liriknya bertepatan. Cumanya tahun lepas saya ditugaskan untuk menghasilkan satu lagu di bawah tema Malaysia Prihatin. Jadi saya telah pun memaklumkan kepada KSU ketika itu, Datuk Suryani. Saya kali ini kebetulan kita berada dalam pandemik. Masa itu semua orkestra tak bekerja. Saya kata inilah masanya untuk saya menggabungkan buat kali pertamanya semua orkestra di Malaysia untuk bersama-sama merakamkan lagu Malaysia Prihatin yang saya gubah. Saya ingat baik-baiknya di chorusnya itu ada setinggi gunung diletakkan di barisnya itu. Mengapa perkataan setinggi gunung diletakkan pada chorus? Kadang-kadang setinggi gunung itu menggambarkan kadang-kadang kan seluas lautan. Setinggi gunung, seluas lautan. So itu saya bergambaran daripada lirisis Elsrol Ahmad yang menyempurnakan lirik itu. Jadi bagi dia itulah satu menggambarkan negara Malaysia sekarang berada di kemuncaknya dan masyarakat yang bersatu. Dan saya rasa itu kalau kita lihat pada liriknya tu boleh difahami, senang dihayati. Cumanya balik kepada peluang yang saya gunakan apabila saya dapat menggabungkan 3 orkestra terbaik, iaitu Orkestra Simfoni Bahasaan, Orkestra Malaysia Philharmonic Orchestra dan juga Orkestra RTM. Itu salah satu sejarah. Tak pernah lagi selama ini kita hanya merakamkan dalam bentuk biasa, dalam bentuk skala yang kecil untuk lagu kebangsaan. Jadi walaupun begitu, walaupun konsep lagu itu lebih kepada arah lagu-lagu simfoni di mana Ernie menyanyikan, tapi saya buatkan dalam bentuk pop untuk sekolah-sekolah. Jaga dalam bentuk choir supaya orang tak terkejut sangat didedahkan dengan simfoni. Bagi saya bandingkan negara seberang yang sudah pun mendahului kita, lagu-lagu kebangsaan yang telah digarap dalam bentuk simfonika, itu yang kita kurang di Malaysia. Jadi itulah yang saya bawakan dalam lagu tema Hari Kebangsaan tahun lalu. Jadi mungkin tahun ini pun kita akan bergerak ke arah yang sama supaya mendidik masyarakat, supaya apresiasi muzik mereka kita dapat tingkatkan. Sebabnya mereka terdedah dengan YouTube dan sebagainya, pelbagai muzik. Jadi bagaimana kita nak melawan arus. Jadi itulah yang kadang-kadang kita kena buat. Pada proses mendidik ini mengambil masa. To educate people, it takes time. Jadi bukan mudah mendidik itu, ialah bukan je 2-3 hari. Tapi kita kena ada titik permulaannya. Sebab lagu yang saya ubah ni bukan untuk hari ini saja. Supaya 30 tahun akan datang, bila saya sudah tidak ada, sekurang-kurangnya adalah juga
yang saya saya tinggalkan. Okey. Kita juga kalau boleh kita gambarkan Orkestra RTM juga mengubah semula lagu-lagu untuk disiarkan di Nasional FM. Ini antara kerjasama Orkestra RTM dan juga Nasional FM, antara radio di RTM juga untuk kita membawa kembali nuansa yang berbeza untuk artis ini. Kalau nak diceritakan, ini salah satu daripada aspek teknikal untuk orkestra sendiri. Kerana kebiasaannya orkestra ini adalah kalau dimasukkan vokal dia bersifat operatik. Contohnya penyanyi soprano ataupun penyanyi tenor. Tetapi apabila menggubal lagu untuk penyanyi bersuara pop ataupun lagu-lagu pop ataupun tradisional ataupun lagu-lagu berbentuk pop rock dan juga hard rock. Jadi bagaimana kesukaran yang dihadapi untuk pengubahan lagu itu? Itu yang kebagusan Orkestra RTM. Mereka versatile. Okey. Boleh bermain pelbagai. Sebab walaupun saya dididik dengan lagu jazz, tapi bagi saya lagu asli itu ialah benda yang saya dah lalu. Jadi apabila benda-benda ini kita gunakan dalam ni, misalnya klasik, lagu-lagu klasik Melayu daripada tahun tempo langgam, bayon, rumba dan sebagainya, kita memang khususan kita sebab dia punya sound of station untuk klasik lah lagu-lagu radio klasik lah lagu-lagu lama yang kita gubah, tak boleh terlalu moden kerana tak sesuai untuk siarannya. Tetapi dalam masa yang sama kita bergerak untuk National FM, lagu yang lebih bersifat pop. Misalnya penyanyi-penyanyi yang terkini, lagu-lagu, sebabnya konsep sound of the station tu kita kena menjurus ke arah tu. Tapi jangan lupa IFM juga. Kita ada Leonard Yap, seorang pengubah hebat keturunan Tionghoa. Dia mengubah lagu-lagu yang untuk artis berbangsa Tionghoa. Cuma belum ada lagi Minal FM. InsyaAllah kita akan ada lah coming soon. Tapi itulah dia Datuk, kalau nak digambarkan kembali keseriusan kesemua pemuzik yang bernaung di bawah Orkestra RTM ni adalah satu komitmen yang jitu dan juga yang padu. Dilatih. Dalam hal ini juga pemilihan untuk setiap pemuzik itu juga memakan masa dan juga melalui satu proses yang amat ketat. Jadi sedikit Datuk tentang bagaimana memilih anggota untuk orkestra. Saya sangat mempentingkan kualiti. Kadang-kadang kualiti itu melebihi daripada sijil. Ialah yang datang sekarang ni kan, bawa sijil tebal-tebal. Pergi belajar England lah, pergi belajar mana. Tapi bagi saya, bila sampai Temu Duga, di situlah kita lihat tahap mereka. Kecuali lah mereka pilih untuk menjadi pensyarah. Mungkin bidang yang berbeza walaupun bidang muzik. Tapi bila memilih untuk bekerja dengan Orkestra RTM, saya memastikan orang-orang yang dipilih itu ialah tahap yang paling tinggi. Kerana pertama kali saya masuk dalam orkestra, saya dapat lihat apa masalah yang Orkestra RTM ini tidak boleh pergi jauh. Kenapa dia berada di satu tempat yang sekadar ada. Jadi saya melihat barisan pemain muziknya tidak berada di tahap yang tinggi. Masa itu saya hanya pekerja biasa. Apalah kuasa saya untuk menukarkan ahli muzik. Tapi bila saya dipilih sebagai pengarah muzik, langkah pertama ialah langkah yang orang tak suka. Iaitu menamatkan kontrak ahli muzik yang tidak berupaya. Satu langkah yang walaupun kita menamatkan, tapi masih kita memanggil mereka juga supaya memperbaiki. Supaya ada mereka orang kata apa, untuk kelangsungan hidup. Adalah terlalu kejam kalau saya tamatkan kontrak, biarkan mereka. Sebab saya bukannya saya tidak suka. Kalau diri saya pun kalau ditamatkan kontrak pun tentu sama juga hakikatnya. Jadi tapi nak menamatkan kontrak, utamanya orang-orang bangsa Melayu ni sukar kerana dia akan menyimpankan rasa dendam, sakit hati. Tapi saya imbangkanlah. Apa-apa pun kualiti juga. Kerana saya pentingkan kualiti. Jadi kalau kita lihat sekarang, kualiti ialah memainkan peranan penting. Sebab saya pernah dalam satu konsert, saya bayar pemuzik tapi dia tidak melaksanakan tugas dengan baik. Kita hantar dia balik sampai peringkat tu. Jadi, banyak lagi kita nak cerita, Datuk. Semuanya kembali nanti dalam Bicara Naratif. Kita akan berehat seketika.
Haji Mozani Ismail. Datuk secara peribadinya sendiri, Datuk pernah menempa kejayaan di Tembok Besar China sebagai pengarah muzik RTM. Juga kalau digambarkan, orkestra RTM juga pernah menembusi Java Jazz Festival di Indonesia suatu ketika dahulu. Banyak lagi pencapaian antarabangsa yang pernah dicapai oleh orkestra RTM. Apa antara yang boleh kita banggakan? Sebenarnya orkestra RTM telah pun membuat persembahan dengan stesen penyiaran asing seperti negara Singapura, Indonesia, Thailand dan juga Vietnam. Cumanya saya berkesempatan menjadi duta piano di China. Jadi peluang untuk menembusi tembok besar China ataupun bumi China itu bukannya mudah. Jadi saya menyimpan hasrat. Selepas saya membina networking di China, saya nak membawa orkestra, tapi dah keadaan pandemik ini tidak memungkinkan benda itu berlaku. Cumanya saya dapat juga dalam masa daripada tahun 2010 sampai 2015 kita sudah berjaya membuat persembahan di Indonesia, Java Jazz Festival, satu pentas kelas dunia. Dan terakhir ini saya berkolaborasi dengan Harvey Malaiholo. Dan saya rasa itu terima kasih kepada Datuk Seri Sabri Cik yang memberi saya semangat dan juga memberi ruang untuk saya membawa orkestra menembusi ke peringkat yang paling tinggi. Dan kepada Yang Berhormat Datuk Saifuddin juga, beliau juga menyimpan hasrat untuk membawa orkestra ke pentas antarabangsa lagi. Jadi saya ucapkan terima kasih banyaklah. Itu harapan saya untuk orkestra ini tidak saja sekat negara ASEAN, tapi dapat dikembangkan sehingga mungkin ke negara Eropah, insyaAllah. Yang menariknya adalah dari kalangan pemain orkestra di RTM ini adalah daripada kebanyakan ataupun boleh dikata hampir 100% adalah rakyat tempatan ataupun rakyat Malaysia sendiri, berbanding dengan Filharmoni Orkestra dan sebagainya yang ada gabungan daripada rakyat, daripada warga negara lain. Tidak dinafikan satu ketika kita menggunakan pemain daripada Filipina dan juga Indonesia. Tetapi apabila universiti tempatan sudah melahirkan pelajar-pelajar kelulusan muzik, buat apa kita pula nak pergi panggil orang luar? Sedangkan anak bangsa sendiri kita sisihkan. Jadi saya memberi ruang dan peluang sebanyak mungkin kepada pelajar-pelajar pada Universiti Tempatan. Kalau kita lihat, sebahagiannya daripada Aswara ada di Orkestra RTM, sebahagian daripada UiTM, graduan UiTM ada di Orkestra RTM. Begitu juga dengan di kombo-kombo negeri. Kita ada lulusan UMS misalnya di Sabah dan juga di Sarawak. Semuanya ada kelompok 7-piece band yang berskala sederhana di negeri-negeri juga. Jadi yang paling banyak sekali di Orkestra RTM. Jadi kebagusannya kita menggunakan semua anak Malaysia yang saya rasa mempunyai catatan tersendiri. Misalnya Lokman, Leonard, biasa memimpin orkestra di MPYO, MPO, dan saya rasa itu satu pencapaian yang bagus. Dan itu yang saya yakin mereka anak-anak muda yang bakal meneruskan legasi. Koleksi orkestra RTM bersama dengan penyanyi-penyanyi prolifik tanah air juga pernah dihasilkan dalam satu album. Yang mana album secara rakaman secara langsung dibuat antaranya bersama dengan Allahyarham Tan Sri SM Salim, pernah dilaksanakan bersama dengan Allahyarhamah Datuk Sharifah Aini, juga pernah dibuat di Auditorium Perdana Angkasa Puri. Jadi ini menandakan bahawasanya orkestra RTM bekerjasama dengan penyanyi yang bukan calang-calang. Malah dari Indonesia, Harvey Malaiholo juga, Dewi Yul juga pernah bersama dengan. Jadi ini satu perkara yang digambarkan sebagai orkestra RTM juga mendampingi penyanyi yang prolifik dan hebat. Kadang-kadang penyanyi setaraf Tan Sri SM Salim, Sharifah ini, mereka tidak berpeluang untuk membuat kolaborasi dengan orkestra. Jadi saya gunakan peluang kalau nak Tan Sri SM Salim. Kalau dulu pun sebabnya saya melihat Datuk Johari pun berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi angkatan ketika itu. Jadi saya melihat pada itu ini satu peluang. Sebabnya apabila kita menghasilkan produk
produk itu akan menjadi bukan saja untuk hari ini tapi untuk 20-30 tahun akan datang bahan kajian. Sebab itu lagu-lagu Melayu asli yang kita gubah dalam bentuk simfoni, misalnya dengan Datuk Sharifah Aini dengan penyanyi Singapura Ismail Harun. Jadi saya gunakan kesempatan ini untuk berkolaborasi yang mana saya akan teruskan kerana peluang tidak datang selalu. Jadi orang-orang ini kita nak dia dihargai oleh masyarakat. So dengan adanya CD Tan Sri SM Salim sama orkestra, Bidonita Sharifah Aini dan orkestra, mereka kita bukukan ataupun kita CD kan, dapat kita dengar sampai bila-bila, dan mereka pun tidak panjang umur. Jadi kalau saya tidak mengambil langkah awal adalah amat rugi, hilang begitu saja. Jadi saya rasa kepuasan saya dapat bekerjasama dengan seniman-seniman agung negara. Sebenarnya saya teringat Datuk apabila Allahyarhamah Datuk Sharifah ini merakamkan satu koleksi bersama Orkestra RTM sebelum beliau menghembuskan nafasnya terakhir. Jadi itu antara kenangan terakhir bersama dengan Orkestra RTM juga. Untuk bersempena dengan Hari RTM yang ke-75 dan Orkestra RTM ke-60, ada juga satu konsert yang bakal dilangsungkan esok menghimpunkan penyanyi-penyanyi dari variasi zaman yang berbeza. Untuk esok hari apa yang boleh dikongsikan Datuk? Sebelum itu konsert. Sebenarnya tahun ini kan saya menghasilkan satu CD orkestra lagu-lagu himpunan sebuah lagu-lagu terbaik gubahan, di mana itu ialah satu rentetan kesinambungan daripada yang kita buat dengan Sharifah Aini dan juga SM Salim. Baik, tentang konsert 75 tahun dan juga konsert 60. Angka 75 dan 60 itu kita gabungkan untuk konsert yang pada malam besok lah, pada 3 hari bulan. Dan bagi saya memang sukar nak memasukkan semua kejayaan RTM 75 tahun dalam satu konsert yang terhad. Jadi apa yang kita Sarina, penerbit Sarina daripada Bahagian Hiburan TV dan juga Ellie mencari artis-artis kelahiran tahun 68 bintang radio Aspalela Abdullah. Jadi kita bawa. Sebabnya bintang RTM dengan RTM itu bintang radio kepada bintang RTM sehinggalah ke terkini adalah sinonim dengan RTM. Kebanyakan artis-artis top negara dihasilkan oleh RTM. Betul. Dahlan Zainuddin, Ramlah Ram, Rohana Jalil, Datuk Sudirman, Datuk Jamal. Jadi malam besok penonton akan melihat rentetan perjalanan dan muzik itu kita sesuaikan dengan perjalanan muzik daripada dulu sampai sekarang. Jadi penonton dapat melihat bagaimana Aspalela yang sudah lama tidak menyanyi, kita bawakan balik. Kemudian Datuk Jamal yang sentiasa konsisten dari dulu sampai sekarang, kita bawa dalam bentuk orkestra gubahan terbaru lagu-lagu hitnya. Itu juga dengan Rohana Jalil sampai ke era Misha Omar, Azharina, Hakim Rosli. Dan kebetulan malam besok je kita akan buat persembahan buat kali pertamanya lagu yang saya cipta, Gemilang Selamanya, khusus untuk konsert ini. Begitu dengan lagu RTM 75 dan juga Temas di Anda yang dalam bentuk versi baru. Semuanya dalam bentuk terkini lah, sesuai untuk zaman sekarang. Adakah skala penuh pemuzik digunakan untuk konsert itu? Besok akan ada 40 ahli muzik di bawah pimpinan saudara Jari. Semuanya saya akan ada segmen khusus untuk orkestra RTM tu. Lately ataupun sekarang ni saya lebih suka berada di belakang pentas lah. Memberi peluang untuk anak-anak muda di atas pentas lah. Sebab saya rasa saya tidak mahu berada di depan sangat. Saya berikan ruang dan peluang sehabis luas untuk anak-anak muda berkarya. Sebabnya kalau kehadiran saya di depan, asyik-asyik tengok saya. Jadi peluang mereka tu kurang. Jadi saya lebih suka berada di belakang pentas, melihat dan hanya datang untuk memimpin orkestra untuk 3 lagu saja. Saya ada segmen, itu sajalah. Segmen khas bersama dengan penyanyi? Segmen khas untuk lagu-lagu tema dan juga memaparkan. Yang keunikan besok, saya bawa ahli muzik yang 50 tahun dan dalam usia 12 tahun berada di pentas yang sama. Misalnya Razak Rahman, dalam usia 12 tahun, pemenang bakat TV 1971.
juga Ahmad Shah. Sekarang Rahman sudah berusia 62 tahun. Dulu dia 12 tahun. Jadi maknanya 50 tahun dulu dia pernah berada di pentas itu. Jadi saya bawa gabungan, kalau lihat malam besok, ahli-ahli muzik yang sudah bersara tetapi masih lagi hebat. Kalau kita lihat barisan pemain saxophone, kita ada Azmi Hairudin, Ahmad Shah, kita ada Jimmy, kita ada anak kepada Alfonso Soliano bermain trumpet. Jadi dan juga diparisi oleh anak-anak muda. Jadi gabungan orang lama dan orang baru, itulah yang merupakan satu yang saya bawakan untuk konsert ini. So, bukan saja penyanyi tetapi pemuzik. Pemuzik bersama. Sebabnya kita nak ketengahkan RTM ini melahirkan penyanyi daripada tahun dulu, bintang radio ke bintang RTM ke pertandingan yang bentuk sekarang. Begitu juga dengan ahli-ahli muzik. RTM melahirkan Razak Rahman, Gary Gideon dia pemain drum. Semua dulu adalah anak-anak kecil yang kita selalu lihat. Dan mungkin kita membesar dengan mereka sehinggalah sekarang dalam usia yang sudah melepasi 60 tahun mereka masih lagi memberi inspirasi, muncul di pentas dengan kehebatan mereka. Jadi saya rasa sesuatu yang perlu ditonton oleh masyarakat lah. Ya, akan dinantikan pada malam esok. Skill itu masih tajam. Kita menantikan pemuzik-pemuzik dan juga penyanyi-penyanyi veteran tanah air dan juga penyanyi yang cukup prolifik. Datuk, kita nak berjadah sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini dalam Bicara Naratif. Ya, bersua kembali dalam Bicara Naratif bersempena dengan ulang tahun Orkestra RTM ke-60. Masih lagi bersama yang berbahagia Datuk Haji Muzani Ismail. Datuk, bersempena dengan ulang tahun ini juga kita sebenarnya amat sedih dengan kehilangan salah seorang daripada anggota Orkestra RTM juga. Nak dikongsikan juga Datuk, apa kita kata berlangsung kawal kepada anggota yang telah pun pergi meninggal. Ya, arwah Amir Fiza, dikala kita nak menyambut 60 tahun, sehari sebelum kita menyambut 1 April pada tengah malam hari dulu semalam tu dia membuskan nafas yang terakhir. Jadi dalam keadaan kegembiraan kita nak menyambut berita duka tu, kita terima seorang ahli muzik yang antara yang terbaik di Malaysia, pemain percussion yang telah pergi ke merata, pergi ke China, pergi ke Taiwan. Tapi dalam usia yang muda beliau telah disahkan mengidap penyakit buah pinggang. Jadi selepas 10 tahun agaknya dah sukar untuk membuatkan dialisis dan jadi itu yang jadi komplikasi. Jadi saya menerima berita sedih. Sebenarnya dia dah masuk hospital 2 malam lah, dalam keadaan yang tidak sedar, yang tenat. Masih muda lagi, 40-an, penyanyi anak kecil lagi. Jadi bagi saya, kita baru menyambung kontraknya. Tetapi kontrak hayatnya tidak lama. So kita ucapkan takziah lah. Sangat menyedihkan lah bagi saya. Ya, kita doakan semoga roh Allah yarham dicuri rahmat dan juga semoga keluarga Allahyarham juga tabah dalam menghadapi segala dugaan ini. Kembali kepada Orkestra RTM bersempena dengan 60 tahun, ini gambaran kepada Raptai bersempena dengan konsert yang akan berlangsung untuk malam esok. Ini salah satu daripada perkongsian yang bersempena dengan ulang tahun Orkestra RTM yang ke-60. Bagi perancangan tahun 2021, apa yang telah pun dirangka untuk kita melihat untuk orkestra sendiri? Untuk tahun 2021, keluar saja daripada pandemik ini, kita telah merancang satu konsert di Raja yang telah pun dimaklumkan oleh YB Menteri untuk konsert sempena dengan keputeraan Seri Paduka Bidayah Peta Agong. Itu yang kita akan langsungkan. Selepas itu insya-Allah saya bersama bahagian unit antarabangsa sedang merancangkan orkestra ini untuk kita kembangkan ke negara-negara luar. Tapi dalam keadaan sekarang tu, perancangan hanya boleh dibuatlah. Pelaksanaannya itu kadang-kadang bergantung pada keadaan. Tapi bagi saya, selain pada itu, kita meneruskan kita punya merakyatkan orkestra, reaching out program yang kita buat dengan sekolah-sekolah, yang kita buat dengan IPTA dan IPTS. Sebab bagi saya, kita akan terus memberi inspirasi kepada ahli-ahli muzik yang nak membina kerjaya. Kadang-kadang mereka tidak ada hala tuju, tapi mereka itu bagus. Setengahnya yang bakat-bakat baru. Jadi mungkin mereka mempunyai peluang untuk kita asuh
dan juga kita membantu mereka untuk membina kerjaya. Ya, Datuk, secara ringkas kesimpulannya untuk harapan Datuk sendiri mewakili Orkestra RTM bersama dengan ulang tahun ke-75 RTM dan juga Orkestra RTM yang ke-60. Ya, bagi saya meletakkan angka 60 tahun pada Orkestra RTM itu ialah satu angka yang paling panjang. Untuk membina orkestra amat sukar. Untuk merutuhkannya itu satu kata bila-bila masa boleh sebagaimana yang telah berlaku pada negara-negara jiran. Tapi apabila kita sudah melangkah ke usia 60 tahun, kematangan itu saya harap dapat juga legasi ini dapat diteruskan oleh bakal-bakal yang bakal menggantikan saya, kerana saya tidak akan berada terpaksa menerima hakikat. Masa akan sampai untuk saya kata apa, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Mungkin saya telah pun menyediakan platform benchmark yang tinggi untuk orkestra itu bergerak sendiri. Selama selepas ini saya akan turut merasakan bangga bukan saja pada Orkestra RTM, pada RTM itu sendiri yang telah pun menjangka usia 75 tahun. Beli Intan tu. Selepas 75 dia akan jumpa 100 tahun. Ya, insya-Allah kita doakan yang terbaik. Terima kasih dan juga tahniah kepada yang berbagi, Datuk Mauzani Ismail, Pengarah Muzik RTM. Tahniah juga kepada Orkestra RTM. Jangan lupa malam esok untuk kita saksikan antara perkongsian menarik bersama dengan Orkestra RTM, satu detik yang istimewa bersama dengan 60 tahun Orkestra RTM dan 75 tahun RTM. Iaitu kepentingan anda dengan Assalamualaikum. Sama.